Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Setelah kita sudah mendapat maklumat bahawa Muhyiddin Yassin yang sudah menjadi suspek untuk isu projek Jana Wibawa, jadi mesti kita berpendapat apa yang akan terjadi kepada Presiden Bersatu tersebut. Walaupun kita tahu bagi Ketua Penerangan Bersatu ataupun bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan yang telah meletakkan jawatan sebagai Ketua Penerangan disebabkan telah mendapat dua tuduhan menerima dan meminta rasuah berkaitan dengan projek Jana Wibawa. Jadi akhirnya keputusan Wan Saiful meletakkan jawatan menurut Muhyiddin Yassin adalah satu keputusan yang beliau hormat dan wajar dilakukan. Jadi saudara-saudara, apa yang berlaku kepada status Muhyiddin Yassin hari ini? Setelah SPRM mendedahkan satu lagi kejutan, siasatan terhadap Muhyiddin Yassin. Mesti kita beranggapan bahwa siasatan sudah selesai. Namun, hari ini, baru-baru ini, SPRM mendedahkan siasatan terhadap Muhyiddin masih lagi berjalan. Adakah maknanya SPRM akan tetap membuat pendedahan demi pendedahan berkaitan dengan isu penyelewengan dana sebelum ini? RM 600 bilion, RM 92.5 bilion, RM 4.5 bilion, dana politik RM 300 juta, dan yang terkini adalah isu Jana Wibawa pula. Jadi SPRM membuat pendedahan bahwa siasatan masih akan terus dijalankan untuk Muhyiddin Yassin. Setiausaha, maafkan saya, siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkaitan program Jana Wibawa masih diteruskan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki sendiri berkata, kertas siasatan berkenaan juga masih belum diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Belum lagi masih dalam siasatan menurut Tan Sri Azam Baki. Adakah maksudnya Muhyiddin Yassin masih belum bebas lagi? Dan juga terdapat beberapa spekulasi menyatakan daripada pemerhati politik, penganalisis politik, pemimpin politik lawan daripada UMNO, yaitu Isham Jalil juga berkata Muhyiddin, PBBM dan juga PAS selamat datang ke kluster mahkamah. Jadi dalam kenyataan yang lain, adakah Muhyiddin Yassin, Hadi Awang dan juga beberapa pemimpin yang lain yang dilibatkan dengan isu rasuah, termasuk Wan Saiful Wanjan, Adam Radlan, untuk Hadi Awang pula berkaitan dengan pembatalan ataupun petition yang telah difailkan di Parlimen Marang. Jadi adakah mereka ini akan menjadi kluster mahkamah yang baru? Dan ini satu isu, satu lagi kejutan besar kepada seluruh kepimpinan Perikatan Nasional, kepimpinan parti-parti di dalam PN Bersatu, PAS. Jadi akhirnya SPRM mendedahkan bahwa siasatan terhadap Presiden Bersatu terhadap Muhyiddin Yassin masih lagi berjalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu-isu hangat seterusnya. Jangan lupa bantu kembangkan channel ini dengan menekan butang like, share dan subscribe. Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Oke tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara semua, satu perkongsian hari ini yang saya nak sampaikan berkaitan dengan dari mana sumber yang besar yang menyumbang kepada kerugian besar negara ataupun kerajaan. Sudah pasti kita dapat melihat beberapa kerugian-kerugian, beberapa sumber kenapa kerajaan boleh mengalami kerugian yang besar. Jadi akhirnya satu sumber hari ini yang saya nak sampaikan berkaitan dengan satu projek, bagi saya ini projek, yaitu bangunan terbengkalai sampailah hari ini
di Putrajaya adalah punca kerajaan rugi dekat RM 1 bilion. Persoalan pertamanya, siapakah yang memulahkan proyek pembangunan ini? Persoalan yang keduanya, adakah kerajaan ataupun pimpinan yang sebelum ini ataupun yang akan datang akan meneruskan proyek bangunan ini? Akhirnya, ini adalah bangunan terbengkalai sampailah hari ini di Putrajaya menjadi puncak kerajaan rugi hampir RM 1 bilion ringgit Malaysia. Ini bangunan terbengkalai sampai sekarang di Putrajaya. Puncak kerajaan rugi dekat RM 1 bilion. Kerajaan dianggarkan rugi RM 812 juta daripada pembangunan ibu kota pentadbirannya Putrajaya dengan sebahagian besar yaitu RM 799,34 juta disebabkan proyek monorail yang ditangguhkan pada tahun 2004 menurut laporan terkini Ketua Audit Negara. Dan daripada jumlah wang yang dibelanjakan untuk proyek monorail itu kira-kira RM 797,18 juta digunakan untuk pembangunannya, manakala RM 2,16 juta lagi untuk penyelenggaraan terowong bagi proyek itu yang tidak pernah digunakan, kata laporan Ketua Audit Negara 2021 siri 2 yang dikeluarkan pada 16 Februari. Jadi saudara-saudara, bagi saya ini memang satu kerugian yang besar. Kalau memang terbengkalai sejak tahun 2004 lagi, berapa kerajaan sudah, berapa kepimpinan pentadbiran yang sudah lalu yang mungkin terlepas pandang dengan proyek yang terbengkalai ini. Jadi akhirnya Ketua Audit Negara dalam satu laporan negara 2021 siri 2 yang dikeluarkan pada 16 Februari 2023. Ini satu laporan bagi saya yang pasti mengejutkan rakyat Malaysia, terutamanya kepada pemimpin-pemimpin di kerajaan dan juga mungkin mengejutkan juga kepada pemimpin ahli politik di blok pembangkang. Dan saya rasa ini satu kabar yang mendukacitakan disebabkan RM 1 bilion, hampir RM 1 bilion jumlah duit ini, kerugian ini sebenarnya boleh dipakai untuk tujuan yang lebih baik, untuk membantu rakyat, untuk kebajikan dan sebagainya. Tetapi hakikatnya kerajaan telah mendapat kerugian daripada proyek ataupun bangunan yang terbengkalai ini. Sampailah ke hari ini di Putrajaya menjadi puncak kerajaan rugi dekat RM 1 bilion. Jadi apa komen Anda tuan-tuan dan puan-puan? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya.